Salam sejahtera, Anda bersama saya Salvinus Saribut untuk Berita Borneo Today TV malam ini. Dua kes kematian dan 259 kes positif baru COVID-19 dilaporkan di Sabah hari ini. Dua kes kematian, 259 kes positif baru dan 3 kluster baru COVID-19 dilaporkan di Sabah hari ini. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, 2 kes kematian itu melibatkan 2 wanita warga asing berusia 22 dan 67 tahun yang meninggal dunia di Hospital Tuaran dan Hospital Duchess of Kent, Sandakan. Kes kematian yang dilaporkan di Sabah kini meningkat kepada 164 kes. 3 kluster baru itu ialah kluster Karamunting di Sandakan, kluster Saga di Kota Kinabalu dan kluster Heaven di Lahadatu. Ini menjadikan bilangan kluster COVID-19 di Sabah ketika ini sebanyak 67. 553 pesakit telah pulih di Sabah hari ini. Di negeri Sabah, 258 kes telah dilaporkan, iaitu 56 kes daripada kluster-kluster sedia ada termasuk 12 kes daripada kluster baru iaitu kluster Haven, kluster Karamunting dan kluster Saga. 91 kes daripada saringan kontak rapat kes positif dan 111 kes daripada lain-lain saringan. Ketika ini, kadar keboleh jangkitan COVID-19 di negara ini atau R0 kurang daripada 1. Mengikut unjuran R0 ialah kita sepatut mendapatkan 975 kes. Pada hari ini 822 kes telah direkodkan dan telah kita melihat sepatutnya kita akan mendapat jangkitan dalam unjuran kita iaitu R0 1 ialah 975 kes. Dan ini menunjukkan untuk tempoh 2 hari yang lepas kes-kes seharian kita adalah kurang pada jangkaan dan unjuran R0 1. Ini adalah petanda baik kepada kita dan kita harap kita dapat dipertingkatkan dan memperkukuhkan lagi aktiviti-aktiviti di lapangan, khususnya di negeri Sabah. Dan kita telah melihat pada hari ini contohnya negeri Sabah melihat kes semakin berkurangan. Jadi ini adalah petanda yang baik, berarti tindakan kita iaitu PKPB negeri Sabah dengan khususnya kawasan-kawasan yang telah dikenal pasti berisiko, kita menjalankan PKPD bersasar telah berjaya untuk kita mengurangkan kes. Dan kita harap dalam tempoh seminggu 2 lagi mungkin kita akan dapat mengawal keadaan dan juga penurunan jangkitan COVID-19 di negeri Sabah. Tetapi kebimbangan kita ialah di Semenanjung Malaysia. Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di Taman Khazanah Indah dan PPR Mutiara Kasih Lahadatu yang sepatutnya berakhir 23 November depan ditamatkan hari ini, 12 hari lebih awal dari yang dijadualkan. Walaupun sehingga 10 November, KKM mendapati kesemua keputusan 5,189 sampel saringan kedua yang telah diperolehi menunjukkan keputusannya kesemuanya adalah negatif. KKM juga mendapati tiada lagi kes baru positif COVID-19 di kedua-dua kawasan ini. Oleh itu, di atas nasihat dan penilaian risiko yang dilakukan oleh KKM, sidang khas hari ini bersetuju untuk menamatkan PKPD Pangsapuri, Mutiara Kasih dan Taman Khazanah Indah Lahadatu Sabah pada hari ini 11 November 2020, iaitu jauh lebih awal daripada yang kita tetapkan kerana sampel telah pun diperolehi dan kesemuanya didapati negatif. Nabawan menjadi satu-satunya daerah zon hijau di Sabah apabila tiada lagi kes aktif COVID-19 dicatatkan di kawasan itu hari ini. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan
Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata, untuk hari ini, Ranau bertukar dari zon jingga kepada zon kuning, iaitu kawasan yang mencatatkan kes kurang daripada 20 kes. Sukacita saya maklumkan, daerah-daerah berikut tidak mencatatkan sebarang kes baru pada hari ini. Daerah-daerah tersebut ialah Ranau, Beluran, Telupit, Kuta Merudu, Pitas, Sempurna, Kinabatangan, Tambunan, Kunak, Tongod, Beaufort, Tenem dan Nabawan. Kalau saya tidak silap, jumlah daerah yang tidak mencatatkan sebarang kes baru ialah 13. Dan saya juga mengucapkan tahniah kepada Nabawan kerana Nabawan sekarang adalah dalam zon hijau. Ya. Semoga rekod ini dapat dikekalkan. 3 kluster baru dilaporkan di Sabah hari ini, iaitu kluster Karamunting Sandakan dengan 21 kes positif, kluster Saga Kota Kinabalu dengan 9 kes positif, dan kluster Heaven Lahadatu dengan 11 kes positif. Setakat ini, sebanyak 21,448 kes COVID-19 dilaporkan di Sabah dengan 2,935 kes aktif yang sedang menerima rawatan. Katanya, kadar penggunaan katil adalah 32.25%. Kadar pematuhan penduduk Sabah ke atas SOP PKPB adalah 96.8%. Pada hari ini juga, seramai 553 pesakit COVID telah sembuh dan telah di-discharge daripada hospital. Manakala 2,935 pesakit masih menerima rawatan, iaitu 739 di hospital dan 2,196 di PKRC. Bilangan pesakit COVID di ICU masih lagi 69, di mana 19 daripada mereka memerlukan alat bantuan pernafasan atau ventilators. Masidi turut berkata, tiada keperluan untuk mereka yang berada di Semenanjung Malaysia turun ke Sabah untuk berkempen sempena pilihan raya kecil PRK Parlimen Batu Sapi pada 5 Disember ini. Tegasnya, kesilapan yang berlaku semasa pilihan raya negeri lalu harus menjadi pengajaran buat semua pihak. And again, this will have to be determined by the appropriate authority. Say, if a voter is living in KL and he insists on coming back to Batu Sapi to vote, then that will be a dilemma, because he has his constitutional right to vote. But then we also have the various SOPs and restrictions that are currently in force. So this issue again, I think will have to be determined and have to be decided by SPR or the election commissions. I think the same with the second one is, of course, when you say, if those from West Malaysia are here to campaign, then obviously I think it begs the questions whether there is a necessity for them to come over during the campaigning period. Now, just want to draw back our attention to the what happened during the last state elections. If I'm not mistaken, over 450 cases of COVID in West Malaysia has somewhat originated from Sabah, i.e., when they went back to West Malaysia, some of them were infected, and those infected passed the virus to other people in West Malaysia. Now, I think that's a good lesson for us to ponder. So, having said that, I think it will be foolish for us to repeat the same mistake twice.
And I will leave it to the appropriate authority to determine whether such restrictions should be enforced in the for a better reason, that is to stop further spread of the virus. Masidi turut menjelaskan Majlis Jamuan Perkahwinan belum dibenarkan di Sabah semasa Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Sebaliknya, hanya acara pernikahan dan pendaftaran perkahwinan saja yang dibenarkan dalam prosedur operasi standard SOP PKPB yang dilonggarkan ketika ini. Semenjak PKPB di Sabah dilaksanakan pada 13 Oktober, tidak ada kebenaran diberi untuk mengadakan majlis kawin. Apa yang kita buat ialah kita hanya membenarkan upacara pernikahan dan pendaftaran perkahwinan. Tapi hanya dilakukan di pejabat agama atau di pendaftaran negara, rumah ibadat, persatuan bukan agama Islam. Dan itu cuma acara yang tidak melibatkan jamuan makan dan sebagainya selepas majlis kawin atau nikah ataupun pendaftaran perkahwinan. Kawinlah, tapi tolonglah jangan adakan majlis keramaian selepas kawin. Ini tidak boleh, masih tidak dibenarkan. Sehingga hari ini sebanyak 157.935 bakul makanan telah diagihkan. Kebenaran semula aktiviti keagamaan, sukan dan rekreasi selain melanjutkan aktiviti perniagaan sehingga jam 10 malam serta dibolehkan makan di restoran bermula hari ini sehingga Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB berakhir 6 Disember ini pastinya memberi nafas lega kepada masyarakat Sabah. Namun, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun memberi peringatan kepada orang ramai agar terus mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan di sebalik kelonggaran yang diberikan itu. Kita telah longgarkan beberapa syarat SOP. Tetapi saya ingin mengingatkan, kelonggaran ini dibuat bukan untuk meninggikan risiko penularan, tapi sebagai usaha kita untuk mencari imbangan antara hidup dan kehidupan. Arti dia memang matlamat utama kita untuk menjaga kesehatan. Tapi dalam masa yang sama juga kita ingin pastikan bahawa dalam kita mengharungi cabaran menangani COVID sekarang ini, kita semua tahu bahawa banyak impak ekonomi menimpa kepada sebahagian besar daripada rakyat. Ada yang tidak boleh bekerja, bagi mereka yang berpendapatan tetap seperti kaki tangan kerajaan atau yang bergaji bulan, yang akan terus menerima gaji sama ada kita datang kerja atau tidak, itu tidak menimbulkan masalah. Masalahnya ialah mereka yang bergaji hari atau mereka yang orang kata berniaga secara kecil-kecilan, yakni jualan setiap hari, itulah punca rezeki mereka untuk menampung kos keluarga. Ini sebenarnya saudara sekalian, sebab utama kita mencuba mencari imbangan antara hidup dan kehidupan. Berdasarkan SOP sebelum ini, semua masjid, surau dan rumah ibadat lain diarah tutup, manakala tiada sebarang aktiviti sukan atau rekreasi dibenarkan. Bagaimanapun, kelonggaran aktiviti ibadat tertakluk kepada keputusan pihak berkuasa tempatan, PBT. Manakala aktiviti sukan dan rekreasi dihadkan kepada yang tidak membabitkan sentuhan seperti jogging, mendaki dan memancing dengan kehadiran maksimum 10 orang.
Semua premis perniagaan termasuk pasar raya, kedai runcit, kedai serbaneka, pusat beli belah dan restoran dibenarkan beroperasi sehingga jam 10 malam berbanding setakat jam 6 petang sebelum ini. Pasar kekal beroperasi sehingga jam 2 petang. Bagi sektor pengangkutan, kerajaan masih mengekalkan larangan operasi bas ekspres, manakala operasi bas berhenti-henti dibenarkan semula dengan syarat hanya boleh membawa separuh daripada kapasiti bas. Selain itu, kawasan operasi bas berhenti-henti haruslah dalam daerah yang sama kerana masih tertakluk kepada larangan rentas daerah. Majlis akad nikah dan upacara perkahwinan bagi bukan Islam turut dibenarkan, namun dengan kehadiran maksimum 20 orang. Sementara itu, SOP baru itu turut meneruskan larangan operasi kelab malam, aktiviti mesyuarat dan seminar, persidangan, majlis keramaian, aktiviti pelancongan, renang, perkelahan dan pertandingan sukan. Semua institusi pendidikan di negeri ini juga tidak dibenarkan beroperasi termasuk taska, kecuali taska yang menempatkan anak petugas barisan hadapan. Masyarakat juga harus memahami perbezaan antara kehidupan normal dan norma baru kehidupan. Kita mau pastikan rakyat biasa masih ada pendapatan yang mampu menyara hidup keluarga mereka. Mungkin saudara mengatakan, tapi kerajaan bagi bantuan. Terus terang saya katakan, betul kerajaan beri bantuan, tapi bantuan itu adalah terhad. Dan saya tahu, mereka yang di berpendapatan rendah, setiap satu ringgit itu penting. Dan kita harapkan peluang untuk kembali sedikit sebanyak untuk membolehkan mereka bekerja ini sedikit sebanyak dapat memulakan penghidupan baru, bukan balik kepada keadaan biasa, tapi kembali kepada norma kehidupan biasa. Ini ada dua beza ini. Kalau saya boleh nyatakan dalam bahasa Inggris, we are not going back to normal life. We are going back to the new norms. Tegasnya, apa yang penting adalah disiplin diri. Tapi saya harap kita akan terus ada disiplin diri untuk mematuhi SOP yang ditetapkan. Sebagai misalan, restoran dan tempat-tempat lain, pastikan ada setiap pelanggan itu diuji ataupun ujian suhu. Kedua, ada orang kata ada liquid untuk sebagai sanitizer untuk memastikan semua yang datang itu betul-betul sehat dan betul-betul telah mematuhi SOP yang ditetapkan. Lebih 3,000 ketua isi rumah di Nabawan menerima bakul makanan daripada kerajaan Sabah. Lebih 3,000 ketua isi rumah yang berdaftar dengan e-Kasih di Nabawan menerima manfaat bakul makanan daripada kerajaan negeri Sabah. Pegawai daerah Nabawan, Peter Jonu alias Peter J. Moinjil berkata, sumbangan itu diagihkan melalui Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB daerah berkenaan. Beliau berharap bantuan ini sedikit sebanyak dapat meringankan bebanan mereka yang terjejas akibat pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Siang tadi, PKOB Nabawan mengagihkan bakul makanan kepada lebih 100 penerima termasuk di Kampung Murni A, Nabawan, dan proses itu akan diteruskan sehingga selesai. Peter turut menyeru kepada mereka yang kurang berkemampuan dan belum mendaftar dengan e-Kasih untuk berbuat demikian di pejabat daerah Nabawan. Terdapat keperluan untuk menambah komposisi kepimpinan di peringkat kampung. Terdapat keperluan untuk menambah komposisi kepimpinan di peringkat kampung sejajar dengan pertambahan bilangan kampung dan penduduk di Sabah.
Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Jahid Jahim berkata kementeriannya telah memohon penambahan lantikan Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK di Sabah kepada Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB Pusat. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas merasmikan program Kampung Sejahtera di Kampung Mantimuk, Tenem siang tadi. Peruntukan 39 juta ringgit telah diluluskan untuk fasa 2 projek Jalan Mantub, Gonipis, Tobobon, Tuaran. Peruntukan 39 juta ringgit telah diluluskan untuk fasa 2 projek Jalan Mantub, Gonipis, Tobobon, Tuaran di bawah Rolling Plan ke-4 2020 Rancangan Malaysia ke-11 RMK-11. Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar 2, Datuk Henry Sam Agong berkata ia melibatkan pembinaan jalan sepanjang 6 km dengan spesifikasi Jabatan Kerja Raya JKR R1. Katanya, status terkini adalah di peringkat penentuan skop dan kerja awalan. Kementerian Pembangunan Luar Bandar sentiasa memberikan komitmen sepenuhnya bagi pembangunan masyarakat luar bandar, khususnya di negeri Sabah dengan menyediakan kemudahan infrastruktur yang selamat dan selesa. Beliau menjawab soalan lisan Datuk Seri Panglima Madius Tangau, APKO Tuaran pada persidangan Dewan Rakyat semalam. Henry berkata, bagi cadangan Jalan Tudan, Poring, Tebobon, Tuaran, Jalan Tomis, Tiong, Lokos, Kotunuan Lama, Wasai, Tuaran Pasar 2 dan Jalan Bukit Fasal, Tuaran, Kementerian telah mengangkat permohonan projek tersebut bagi pelaksanaan di bawah Rancangan Malaysia ke-12. Bagi tahun depan, Henry menyarankan agar mana-mana cadangan jajaran jalan yang belum tersenarai di dalam Rancangan Malaysia ke-12 dikemukakan kepada Kerajaan Negeri Sabah sebagai senarai keutamaan. Pihak kementerian akan meminta JKR membuat semakan kos sebelum diangkat kepada unit perancang ekonomi Jabatan Perdana Menteri bagi kelulusan pelaksanaan. Cubaan menyeludup minuman keras dipatahkan Polis Marin Labuan. Cubaan seorang lelaki berusia 32 tahun menyeludup keluar minuman keras dari Tanah Besar Labuan gagal apabila ditahan pasukan Polis Marin PPM di perairan Laut Pantai Navy Labuan semalam. Suspek ditahan bersama bot laju kargo dengan muatan pelbagai jenama minuman keras bernilai hampir RM10,000. Pemangku Pegawai Pemerintah Markas Operasi PPM Labuan, Inspektor Syafiq Reza berkata bot laju jenis kargo itu bergerak dari Labuan menuju ke Menumbuk jam 10.30 pagi sebelum ditahan anggota PPM yang sedang menjalankan rondaan. Katanya, hasil pemeriksaan yang dijalankan terhadap muatan kargo itu mendapati sejumlah minuman keras pelbagai jenama dipercayai cuba diseludup keluar dari Labuan. Seorang lelaki yang juga juragan bot laju kargo ditahan bagi membantu siasatan atas kesalahan menyeludup barangan tanpa cukai. Kes disiasat mengikut Akta Kastam 1967. Sekian berita Borneo TV malam ini. Saya Salvinus Saribon.